Assalamualaikum semua. Selamat pagi, good morning, pagi yang baik. Why is it important to wake up early? 10 kali Mama repeat. Itu lebih tadi. Why is it important to wake up early? Macam tu lah ayat dia tadi kan. Pusing. Itu apa tu tandanya? Perli ke apa tu Mama? Kalau terasa lah Mama kata. Apa tadi dia kata? Average millionaire wake up at 4 kan, macam tu kan, lebih kurang kan. Jadi kalaulah kalau korang ada cita-cita lah juga untuk jadi millionaire ke billionaire ke apa, ikutlah. Ataupun ujungnya yang ada ke kan, cuba dulu, kot lah jadi kan, tak cuba mana tahu. So sehari lah. Dia cuba bukan sehari, dia cuba 3 tahun. Kalau nak cubalah, alang-alang cuba tu 3 tahun terus. 3 tahun. Perubahan, hari ni kalau kita buat perubahan, you tengok selepas 3 tahun. Kalau tunggu 3 bulan, 3 hari, memang tak lah. Habis tu rule 90 days tu sayang, kena extend lagi? Result 3 tahun. Itu baru nak make habit. Yang 90 hari ke 21 hari tu Mama kata baru nak buat habit kan. Jadi kalau kita nak result 3 tahun sekarang ni sebab yang kita 3 tahun lepas. Okey, faham. 5 tahun lepas. Dia at least kalau you start bang awal, you kena tengok 3 tahun yang akan datang. Sebab tu orang pasti yang menang. Itulah dia punya point. Sabar. Tapi baru 3 hari, 3 bulan awal dah tak jadi apa-apa pun. Bohong je video tu. Oh dah kena apa dah. Kau nak kena ke apa nak oi? Bohong video tu. Kalau dia aku tak ada baju ni. The host, the host. Oh, pandai Helmi yang adjust. Apa? Tak. Kejap. Ketat tak mention. Okey. Pagi semua. Assalamualaikum. Good morning semua dekat Facebook, dekat Zoom. Okey, Facebook kita dah publickan. Masuk. Alright, masuk. Okey, sekejap. Kita dah bagi senyap dulu. Kadang-kadang tak apa. Kita akan start buruan hari ni. Jangan risau sayang. Kita nak datang orang akan kurus. Perubahan akan nampak kesannya lepas 3 tahun sayang. So pasal cita-cita untuk kurus hari ni, mungkin 3 tahun akan datang boleh kurus. Tapi 3 tahun tu lambat sangat kot kalau kurus. Mungkin cepat sikit. Dia 3 tahun tu kurus. Okey. Kalau tahun ketiga tu confirm kurus lah maksudnya. Itu kalau kita ambil topik kurus. Tapi kalau kita ambil topik lain-lain pasal habit ke, pasal bisnes ke, mungkin kurang daripada 3 tahun. Alright. Okay, macam ni bila kita cakap nak yang kata yang suka tu. Tapi kita ada siapa yang 5 tahun tu. 5 tahun akan datang. Siapa kita 5 tahun akan datang? Tengok circle kita sekarang. Miss dia memang take time 3 years, 5 years, 4 years gitu. 3 tahun tu lepas diskaun ke Mama? 3 tahun tu diskaun lah. Tapi sekarang ni semua dia cepat sayang. Dia dah tak lambat macam dulu. Dulu memang 5 tahun. 5 tahun tu sebab banyak benda kadang-kadang 2 tahun dah jadi dah. Sebab sekarang ni everything speed. Sebab ada teknologi. Ada dulu serta kopi-kopi seminggu sekali. Sekarang hari kopi. Dulu nak jumpa kemain susah, nak jumpa orang-orang yang kita kata sukses ke, ataupun kita nak jumpa orang-orang yang macam tu agak susah lah. Kita nak cari masa dia nak cari masa kita. Lepas tu dengan limitation kita punya communication semua tu susah. So sekarang hello, okey jom jumpa. Tak boleh jumpa, kita boleh online macam ni. Kita boleh Zoom, kita boleh live, kita boleh apa. Gmail. Jumpa ya. Yep. Yang impact still jumpa lah. Okey. Yang impact still jumpa. That's why hari ni Mama jumpa mana? Hari ni Mama nak jumpa dekat Kuantan. Hari ni Mama akan jumpa meet and greet tim-tim Kuantan. Jumpa Mama belajar offline dia depan. Offline dengan online lain kan? Ya. Lah. Ada beza ke offline online tu? Buat survey sikit, ada beza tak? Terutama yang dah pernah jumpa lah. Janganlah yang belum jumpa buat buat kesimpulan. Okey, Dacu kata beza. Dacu pun baru jumpa last week dekat utara. Beza sangat. Tak tahulah kalau korang rasa tak ada beza kan. Wajib ada perbezaan dari segi Mama bercakap, dari segi Mama buat demo macam mana, dari segi Mama betul lah nak kata main tepuk-tepuk macam tu.
kenapa perlu tepuk-tepuk. Lepas tu bila offline tu kan, lepas tu kebetulan waktu tu mama tak buat apa tu nama dia, tak buat Facebook live pula. Jadi kalau waktu mama tak buat Facebook live tu, mungkin dia punya sharing tu lagi lain macam lah kot kan. Sebab tu kita tak boleh semua benda kita nak live kan, semua benda kita nak tunjuk. Tapi kalau sekadar santai-santai, sekadar untuk kita apa tu general information lah kita punya ayat kan, yang tu kita boleh share lah kan. Tapi kalau close group, duduk dalam banglo, yang datang cuma berapa orang, 30 orang, 20 orang macam tu kan. Jadi dia punya penyampaian berbeza, dia punya apa yang nak disampaikan pun berbeza. Okey. Jujur satu, jadi bila yang tanya tu seorang, walaupun dia punya level tu tak sama, mungkin ada dropship, mungkin ada agent, mungkin ada master sekali, tapi yang bertanya tu, dia akan terus dapat direct kesimpulan waktu tu juga. Sebab apa? Sebab mama akan bagi solution ke, bagi jawapan ataupun bagi pertanyaan berdasarkan situasi orang tu. So tak adalah macam ni kan terlalu general. Dekat sini sampai 300 orang, dekat Facebook ada 50 orang. Macam mana kita nak bagi satu jawapan yang boleh fit dekat semua orang? Kalau sekadar space saja, ya betul. Tapi kalau apa tu, kalau face to face macam tu, dia punya cara tu lain lah. Okay? Dia punya cara lain, tapi mungkin ada yang terima jawapan mama waktu tu terus sentap, ada ke sayang? Tak ada kot tak ada kan? Biasa-biasa je. Okey, sebab apa? Sebab itu memang betul jawapan yang dia inginkan lah. Walaupun sedikit tersentuh hati tu, tapi itulah sebenarnya jawapan yang dia nak, ataupun yang sebenarnya boleh mengubah sudut pandang dia waktu tu lah. Tapi macam mama cakap lah, cuba mama bangun je. Cuba mama bangun. Saya bangun je. Cuba saya bangun dulu. Okey. Ya. Yep. Tema kita dekat Kuantan hari ni adalah pink. Gitu. Tema kita pink. Nasib baik ada baju yang muat. Nasib baik ada baju yang muat. Alhamdulillah. Syukur masih ada baju yang muat. Ada orang ada baju dia semua dah tak muat dah. Kita bersyukur. Itu kita panggil? Bukan. Kita panggil? Yes. Toxic positive. Itu kita panggil toxic positivity. Positif pun ada yang toxic bukan semua positif adalah positif lah. Gitu kan. Dia sebab banyak kita ingat banyak kita tak apa. Setiap masalah ni dia ada solution dia. Memang ada solution dia. Solution dah sampai awal you yang tak ikut. Gitu. Sekarang ni benda dah happen, you tengoklah macam mana kan. Gitu. Tengoklah sebab tu kalau kita kan, kalau mana anak-anak mama yang Muslim, dalam Al-Quran ni dia bukan cerita tentang hukum hakam ke apa, dia akan cerita tentang prevention. Anak-anak mama mana yang Muslim dia tahulah. Anak-anak mama yang Muslim tahu. Dalam Islam ni, dalam agama Islam ni kan, Islam ni dia ajar prevention. Dia ajar apa prevention bahasa Melayu? Dia ajar benda mengelakkan berlaku. Dalam Islam ni kita belajar bukan topik kalau dah jadi nak buat apa. Kalau siapa anak-anak mama Muslim dia tahulah. So mama saja nak share lah sebab mama tahu ada anak-anak mama yang non-Muslim. Dalam Islam ni, dalam agama Islam ni, kita belajar banyak tentang prevention. Tentang kita banyak belajar tentang pencegahan. Betapa pentingnya topik pencegahan. Bukan, memang ada juga topik rawatan, tapi dia sebenarnya lebih banyak tentang topik pencegahan. Pencegahan. So sebenarnya sama juga dengan dalam bisnes. Dalam bisnes sebenarnya, benda yang dalam Mama Sab, terutama dekat grup Top Leader, Mama banyak share tentang pencegahan. So you kadang-kadang kan macam, Mama ni bebe je. Sayang, memang tak kena lagi kat you. Tapi Mama beritahu awal. Jangan buat. Buat fokus benda ni. Sebab bila perkara dah happen, you jangan jadi toxic positivity. Oh tak apalah Mama, ada hikmah, nanti adalah jalan penyelesaiannya. Sayang, memang always ada jalan penyelesaian. Sayang, tak ada masalah yang tak nampak jalan penyelesaian. Isunya adalah adakah selepas you jatuh terduduk tersadung tu, you ada emosi yang bagus.
You ada ke emosi yang bagus untuk you nampak jalan untuk penyelesaian? Biasa ke kita tengok ramai orang jalan penyelesaian dah ada, siap ada orang beritahu dia apa jalan penyelesaian, tetapi dia tak nampak ataupun dia tak percaya ataupun dia rasa jalan penyelesaian tu terlampau berat untuk dia buat. Dah lah saya tengah sedih, saya tengah ada isu, saya tengah ada masalah, lepas tu jalan penyelesaian, ya Allah, susahnya lah nak buat. Ya Allah, susahnya lah nak buat ni mama kan. So, ada you tengah sedih. Senang ke nanti you nak selesaikan? Sebab tu sayang, kita always fokus kepada topik pencegahan. Kita always cerita tentang topik pencegahan. Siapa perasan dalam memasak, Mama suka sharing. Mama sangat suka dan penuh dengan bahagia. Suka nak share tentang pencegahan. Terutama sesiapa saja yang dah jadi leader. Dah jadi anak team. Yang dah ada anak team. Sebab sayang, the moment you kena reject, benda tu memang sangat akan you rasa pain lah. Dan lagi kalau you awal-awal kena reject. Tapi kalau reject tu adalah makanan you okay je. Tetapi dia penyakit lain pula. Dah biasa kena reject, you jadi selesa. You rasa macam sebab mama saya dah biasa kena reject. Dan you okay untuk terus kena reject tanpa you nampak apa yang you nak improve. Oh, itu pun bahaya. You kena nampak sayang fasa-fasa manusia. Fasa manusia yang pertama, bila kena reject sedih ya ampun. Mungkin dia cari jalan penyelesaian ataupun dia akan rasa tarik diri je. Ataupun yang fasa kedua adalah dia biasa kena reject. I dah tak kisah. Dan you langsung tak improve. Baru ni mama bercakap dekat group top leader. Mama tepek kat group top leader. Yes. Setiap kesalahan ni ada hikmah tengok hikmah. Tapi sayang, takkanlah you nak rasa you juga bagus, orang lain juga salah. Takkanlah you rasa ada hikmah. Sayang, takkanlah you nak kena kali kedua. Cukuplah kali pertama. You kena tu. Takkanlah kali kedua pula. Ya Allah, Papa, Mama ketutup pula pintu ajaib rahsia Doraemon kat belakang tu. Gitu. Mama kena pusing sekali. Okay? Dapat tangkap mama anak-anak? Ya, lebih baik mencegah daripada merawat. Ya, mencegah ni nampak macam mama ni kan suruh jaga anak tim, suruh disiplin, suruh gerakkan anak tim konsisten pagi-pagi kan. Diorang reply tak reply buat je. Saya tak boleh lah mama buat macam tu kan. Saya kalau saya cakap Assalamualaikum, kalau tak ada yang bagi salam, saya geram je. Sayang, bagi je salam. Diorang nak jawab salam, tak nak jawab salam dalam grup is okay. Sayang, you perasan tak mama ada grup mama yang almost ada 1,000 orang. Mama ada grup WhatsApp yang almost ada 1,000 orang. Sayang, mama bagi Assalamualaikum, you rasa 1,000 orang tu reply ke? Tidak. Memang macam tu lah manusia. Kan? Yang kita kena fokus adalah kerja kita. Cuba tulis anakku, jawab. Yang saya kena fokus adalah kerja saya. Yang saya kena fokus adalah kerja saya. Saya buat kerja saya dapat result. Saya buat kerja saya dapat result. Kalau orang dia tak nak buat kerja dia, tak nak buat salam, biar pi dia lah. You lah kena buat kerja you. Lepas tu you kena menggunakan juga akal dan fikiran. Kenapa dia tak nak jawab salam Mungkin salam saya ni macam tak ada point sangat. Mungkin bawah hari pertama bagi salam. Nak tengoklah lepas 3 bulan. Sayang, you tengok ni sayang. Bina relationship bukannya benda seminggu 2 minggu. Relationship ni benda yang you kena develop tahun per tahun. Faham ke? Faham sangat sayang. Sayang, dengar ke tidak mama cakap ni sayang? Sayang dengar sayang. Gitu. Sayang dengar kan? Dan mama rasa tak silap mama, Coach Helmi, betul ke hari Coach Helmi nak cerita tentang topik manajemen masa? Coach Helmi host kan? Betul Mak, betul. Sebab semalam mama sajalah buat survey. Mama tanya, anak-anak, mama percaya you masuk memasak sebab ada benda yang you nak capai. Sayang, ada ke yang masuk memasak tak ada apa-apa nak capai? Sayang, kalau you orang yang tak ada apa-apa boleh capai, means you sangat selesa dengan kehidupan you tahu sayang. Sayang, you pernah tak dengar quote orang yang selesa, yang berada dekat tahap selesa,
You bukan saja tak pergi mana, you akan ditindas, you akan jatuh, akhirnya you jatuh juga. Contoh, you dah hit master. You selesa kat master, you selesa je. Dapat income, kutip income, you tak nak buat improvement, you tak nak do something untuk you grow. Tak lah mama, buat apa nak pergi lebih mama, cukuplah masa showcase. You perasan tak, orang tu yang akan tertekan, orang tu yang kena tinggal dengan tim, orang tu nanti jatuh, apa ni, tak acil lah, apa ni, dunia tak adil, kenapa anak tim ni, mama macam mana nak cakap dengan anak tim yang tak mengenang jasa ni mama, saya ni kan mama, dulu tiba-tiba dia pergi join leader lain pula, tiba-tiba dia register pakai akaun lain, kan, dia register pakai nama suami dia, tiba-tiba ni kan, macam mana mama, diorang tu tak mengenang jasa mama, padahal mama masa memulakan saya yang ajar semua. Oh, dia buat drama, mama tak mama. Dia tu saya yang growkan dia. Dia tu mama, kalau saya tak ajak dia masuk platform mama tak tahu jadi apa dia tu. Dia tu mama berubah hidup sebab saya. Ui, korang punya drama. Sedangkan you check, why you kena tinggal dengan team you? Why? Bukankah sebab you selesa? Sedangkan anak team tu tak selesa lagi dengan diri dia. Dia nak improve lagi. Dia nak capai more lagi dalam hidup. Dia nak capai more. Tapi ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah diri aku ni, dia dah selesa, dia dah seronok kan. Asyik share income dia kan. 3 bulan share income saya 10,000 ke atas, income saya 5 angka, income saya 5 angka. Habis kita orang ni nak juga. Tapi dia duduk kat situ. Tak ada nampak macam mana nak bantu ya Allah. Sedikit lah grup, korang pergi buat posting, pergi buat marketing. Educate lah kita orang. Macam mana nak dapat income 5 angka. Tapi dia dah malas nak educate sebab dah selesa. Gitu. Okay, marilah kita jemput Coach Syamni. Bismillahirrahmanirrahim. Mama nak gerak dah ni, pergi ke Kuantan ni. Ya Allah, ikan patin berenang-renang. Pergi ke Kuantan lalu di Temerloh. Nampak tepi jalan sungai Temerloh. Dalam sungai Temerloh ada ikan patin. Ikan patin akan mendarat di Kuantan. Masak tempoyak ikan patin. Ikan patin ready nak masuk tekak mama tengah hari ni. InsyaAllah. So, korang tahu kan, favorite mama ikan patin tempoyak. So excited ni nak pergi makan ikan patin tempoyak. Yang dah dibeli oleh Mama Rina. Gitu. You nampak tak Coach Syamni? Mama tak buat lagi host sebab dia dah co-host, dia adjust. You okay, apa yang you belajar? Apa yang belajar? Coach Syamni dia tak tunggu mama adjustkan muka dia, muka mama, bagi ke depan, bagi center. Dia start gerak sebab dia tahu dia adalah co-host. Siapa yang belajar sesuatu anakku? Tiba-tiba Coach Syamni sebelah muka mama dah. Mama tengah bercerita ikan patin. Tapi Coach Syamni sambil mama bercerita ikan patin, aku ready kan sebelah mama ni. Tak payah tunggu sekejap mama nak mana Helmi, mana. Sekejap nak pin. Siapa yang belajar sesuatu sayang? Selain you belajar sesuatu tentang ikan patin dari Sungai Temerloh, apa yang you belajar sesuatu? Mama nak you tulis dulu apa yang you belajar sesuatu. Apa yang you belajar sesuatu? Apa yang you belajar? Belajar mama. Apa yang you belajar? Always tentang speed lagi, proaktif lagi, alert and speed lagi, adjust and standby. Belajar mah terbuat tanpa tunggu sebab you tahu dah, you memang co-host. You jangan tunggu leader tu, jangan tunggu sekejap mana mungkin Helmi sekejap. Mama saya. Allah, hang dah co-host. Bertindak je lah as you punya jawatan. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Helmi. Gitu. Okay, hai semua, apa khabar? Assalamualaikum. So pagi ni saya nak buat sharing sikit tentang macam mana you nak buat income ribu-ribu walaupun you busy. Okay, so dia ada tentang pengurusan masa lah. Saya punya ni semua okay dengar saya punya mikrofon semua sebab tadi saya dah test dah. Okay, sekejap saya nak buka saya punya presentation slides. Sekejap. Screen. PowerPoint. Okey, boleh nampak Saya tutupkan sekejap. Okey. So, topik kita pagi ni senang je. Macam mana you nak dapatkan income ribu-ribu dalam memasak, okey, sebulan walaupun you sangat busy. Siapa dekat sini yang ada isu busy? Cuba korang tulis kat komen. Okey, ini adalah terutama untuk orang yang baru join lah. Okey, background music. Sebab kita belajar lah kan, kita belajar. Okey. Dia macam ni Saya terpanggil untuk buat topik ni sebab hari tu saya fikirlah. Apa benda yang kalau saya buat sharing, saya rasa ramai orang boleh dapat manfaat. Okey. Sebab saya fikir dalam memasak ni, majoriti orang dia tak buat business full time.
Usually dia akan start dengan part time. Okay, dia akan start dengan part time. So, usually orang yang part time ni ada masalah dengan masa. Ada isu dengan masa dan dia akan rasa sangat busy. Dan sebagai leader pun, you akan rasa macam banyak anak tim akan cakap macam ni. Sorry, saya tak sempat sebab saya busy. Sorry, saya tak sempat sebab saya busy. So, topik pagi ni adalah penting kalau you adalah leader dan you adalah anak tim yang you masih busy. Okay, topik pagi ni saya buat khusus untuk korang. Dan pagi ni saya cuba buat berbeza sikit lah dengan presentation saya sebelum-sebelum ni. Kita buat simple tapi mantap. Gitu. Okay, sekejap Okay, siapa dekat sini selalu rasa tak sempat nak buat bisnes? Okay, siapa dekat sini yang selalu busy? Sebab you ada kerja hakiki, you buat memasak ni part time. Siapa dekat sini yang selalu rasa, alamak, saya tak sempat lah, saya busy sebab ada isu family. Dekat sekarang ni dalam sesi kita ada dalam 500 lebih orang, 400 dekat sesi Zoom, ada 140 lebih. Siapa dekat sini yang boleh relate dengan saya punya soalan ni? You busy dengan kerja you busy sebab mungkin you kena pergi meeting, you busy dengan hal family you. Okay, topik pagi ni adalah untuk korang. So, okay, topik pagi ni adalah untuk korang. Saya nasihatkan korang untuk dengar. Dengar dan enjoy dan hayati. Sebab saya percaya you akan dapat manfaat dengan sesi sharing saya pagi ni. Okay, Nak tahu rahsia tak? Kita mula dengan soalan dulu. Nak tahu rahsia tak? Semua orang pun busy. Setuju tak? Korang setuju tak dengan rahsia ni? Korang setuju tak dengan statement ni? Semua orang dekat dunia pun busy. Okay, semua orang. Dan semua orang ada 24 jam je. Tak adalah pula tiba-tiba kalau you dah kaya, you dapat sehari 30 jam. Tak adalah pula kalau you social me, you dapat sehari 50 jam. Okay? Setuju kan? Semua orang pun busy, bukan awak seorang je busy. Semua orang pun ada 24 jam sehari. Bukan awak je yang tak ada masa. Bukan tiba-tiba sebab awak busy, sebab awak ada 10 jam je sehari. Okay? Ini adalah benda yang kita semua setuju. Dan unfortunately, hujung bulan kita masih ada bil yang perlu dibayar. Walaupun you busy macam mana pun. Setuju tak? Okay? Korang setuju tak? Tak adalah pula macam kalau TNB ke, syarikat air ke, syarikat internet ke cakap, oh Helmi, awak busy bulan ni. Tak apa. Bulan ni tak payah bayar bil. Benda ini saya nak korang cuba fahamkan Okay, sebusy-busy mana you pun, you ada komitmen. Komitmen kewangan terutamanya. Dan sebab itu Mama Sabrina tanya tadi dan saya suka soalan ni sebab dia macam berkait tau. Okay, bila you buat bisnes, ada benda yang you nak ubah. Okay, terutamanya tentang kewangan. Dan saya nak tanya korang. Okay, korang tahu tak? Majority business owner mulakan bisnes diorang secara part time. Majority. Ada yang tulus mula buat bisnes terus full time. Ada. Terutama di zaman COVID. Tapi you kena tahu yang mulakan full time terus tu selalunya adalah bisnes kedua dia. Maksudnya dia memang ada business owner, dah ada dana. Ataupun dia terpaksa. Maksudnya dia memang tak ada kerja, diberhentikan kerja sebab COVID. Tapi you nak tahu tak, majority orang dekat dunia ni, majority termasuk Mama Sabrina sendiri, dia mulakan bisnes secara part time. Secara part time. Dan kalau you mulakan bisnes secara part time, jangan pandang benda itu sebagai cabaran. Okey, mulakan bisnes secara part time sebenarnya adalah win untuk you. Benda yang best untuk you. Okey, sebab majority business owner mulakan part time. Kenapa? Senang saja bagi saya, kalau you mulakan secara part time sebenarnya you tak risau tentang kewangan sangat. Ya, kewangan you mungkin tak cukup, tapi yang baseline, yang basic untuk you bayar bil anak-anak you, bil telefon you, duit makan anak-anak you, at least you dah tak pening lah. Okey, yang komitmen dah lepas dengan gaji bulanan you. Sebab tu, kalau you mula secara part time, itu adalah normal dan itu adalah kelebihan untuk you. Always pandang apa yang you lebih Okay. Dan tahu tak, majority business owners start business tanpa ada staff. Kenapa saya buat statement ni? Senang je. Okay, senang. Sebab ramai yang tak berjaya pergi jauh dalam bisnes, dia akan cakap macam ni tau. Dia boleh lah, dia full time, saya busy, saya part time je.
Dia bolehlah, dia ada staff. Mama Sabrina bolehlah, dia ada staff. Dia ada kedai banyak, dia ada staff. Saya jaga hub, saya tak sempat, saya tak ada staff. You pernah tak cakap macam tu? Or you pernah tak dengar orang bercakap macam tu? Okay, saya tulis dekat sini sebab saya nak you faham dan you tahu sebenarnya statement tu adalah statement yang salah. Statement tu adalah statement yang salah sebab majoriti orang mula bisnes secara part time. Majoriti orang mula bisnes dengan tak ada staff. Majoriti tau, majoriti. Okay, majoriti. Sebenarnya, okay, bukan you seorang yang busy kat dunia ni. Ni ayat saya dah cakap tadi. Ramai orang yang dah busy kat dunia ni, tapi diorang berjaya bina bisnes, berjaya jadi jutawan. Okay, maksudnya ramai orang, majoriti, kan saya cakap majoriti. Majoriti orang mula bisnes tak dengan part time dan majoriti orang mula bisnes tanpa ada staff. Tapi kenapa diorang berjaya jadi jutawan, bina bisnes juta-juta? Okay, kenapa? Saya nak you guys fikir. Maksudnya apa itu? Okay, korang tengah dengar ni, korang faham tak? Banyak kita cakap dia bolehlah sebab dia full time. Dia bolehlah sebab dia ada staff. Sedangkan saya nak you sedar dekat dunia ni, majoriti orang mula bisnes secara part time, majoriti orang mula bisnes tanpa ada staff. Maksudnya apa? Termasuk Mama. Termasuk Mama Sabrina, ya. Maksudnya Mama apa tu? Start bisnes part time, tak ada staff dan Mama bekerja. Mama bekerja, balik kena buat kek. Mama adalah part time, tak ada staff. Ni pun busy. Sayang. So Mama Sabrina pun bekerja part time, siang kerja hospital, balik malam buat kek. Maksudnya, okay, diorang yang dah berjaya bina bisnes daripada busy-busy sampai jadi jutawan ni, diorang dah tahu sesuatu yang you belum tahu. Okay, setuju tak? Orang yang berjaya, busy-busy pun boleh buat bisnes, maksudnya dia tahu sesuatu yang you belum tahu. Sebab tu mereka capai apa yang you belum capai. Sebab dia tentang tahu. Pengetahuan. Tahu. Pengetahuan tu apa? Pengetahuan tu adalah ilmu. Sebab tu kalau you busy, sesi pagi ni penting untuk you sebab kita nak cuba ajar apa yang kemungkinan you masih belum tahu. Okay? Faham ke? Dia tentang ilmu. Dalam dunia ni, wujudnya dua kategori business owner. Ada dua kategori. Kategori pertama, dia akan cakap macam ni. Saya busy kerja, so saya tak bolehlah buat bisnes. Biasa dengar tak? Ke korang biasa cakap macam ni dengan diri korang? Okay? Dia selalu cakap, saya busy lah. Saya busy kerja, so saya susahlah nak buat bisnes. Tak bolehlah buat itu. Tak boleh buat sebab saya sangat busy. Ini business owner kategori pertama dalam dunia. Business owner kategori kedua, okay, dia akan cakap macam ni. Saya busy lah kerja, tapi apa caranya walaupun saya busy, macam mana saya nak buat bisnes walaupun saya busy? Ada tips tak? Yang ni kategori kedua. Ada beza nombor satu dan nombor dua. Okay, soalan saya dekat korang, you kategori yang mana? You kategori mana? You tergolong dalam business owner, kategori yang mana? Okay, kategori nombor satu, yang you memberi alasan, ataupun kategori nombor dua, yang you keep mencari jalan. Okay, sebab banyak dengar tadi saya busy lah, tapi macam mana busy-busy pun nak buat bisnes. Nombor satu dia cakap, saya busy lah, so saya tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Nombor satu memberi alasan, nombor dua mencari jalan. Tanya diri you, sebab sekarang ni of course, kita semua akan tulis saya nombor dua, saya nombor dua, saya nombor dua. Betul ke nombor dua? Okay, cuma korang saja yang tahu. Saya tak tahu. Okay. Sebab itu sesi pagi ni saya nak kita reflect sama-sama. You sebenarnya kategori yang mana? Soalan saya untuk korang, orang kategori mana sebenarnya yang akan buat income ribu-riban dalam bisnes? Puluh ribu dalam bisnes, 100,000, juta-juta dalam bisnes. Mestilah orang kategori nombor dua. Okay, mestilah orang kategori nombor dua, no doubt.
tips saya yang pertama untuk korang, macam mana nak capai income ribu-ribu dalam bisnes walaupun you busy bekerja, you kena jadi orang kategori nombor 2. Orang yang sentiasa cari jalan. Okay, bukan orang yang nombor 1 yang asyik saya busy so tak boleh. Okay, sorry to say, orang nombor 1 you sebenarnya bagi alasan. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni bukan you seorang je busy, ramai orang busy, ramai orang sibuk, ramai orang tak ada staff, tapi kenapa dia berjaya keluar dan bina bisnes sampai dapat income ribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta-juta? Sebab dia adalah orang, oh saya busy tapi macam mana saya nak buat macam mana nak cari macam tu. Okay, so tips nombor 1, kalau you busy, nombor 1 you kena jadi orang yang sentiasa mencari jalan. Always tanya diri you, saya busy lah, macam mana nak buat macam mana nak buat bukan saya busy lah so tak boleh. Kalau you jadi orang nombor 1, minta maaf, tak sesuai untuk you buat bisnes. Tak sesuai. Okay? You kena jadi orang nombor 2 kalau you nak pergi jauh dalam bisnes. Okay. Dan wajib tahu wujudnya cara. Wujud cara. Walaupun you busy, wujud cara untuk you buat bisnes. Walaupun you sangat busy. Okay? Tapi kena carilah. You nak pergi jauh, kena cari jawapan, kena cari jalan. Keep minta advice, keep cari ilmu, keep minta nasihat. Okay, tips kedua macam mana nak buat bisnes, nak ada income banyak walaupun you busy. You kena faham yang semua orang ada 24 jam sehari. Yang ni semua tadi, okay, tadi semua orang setuju kan, semua orang ada 24 jam sehari. Dan masa 24 jam tu akan jadi banyak kalau korang sanggup korbankan korang punya rehat. Setuju tak? Okay. Masa 24 jam. Semua orang ada 24 jam. Tapi you akan ada masa ekstra berbanding orang lain kalau you sanggup korbankan rehat you. Dan saya suka Mama ulang-ulang topik yang tak apa, video tadi tu Okay, I go to sleep only when I'm done. Saya cuma tidur, saya cuma rehat bila kerja saya dah selesai. Itu ayat dia tadi. Saya suka. Okay. Tapi Coach Helmi, saya penat. Kerja saya stres. So saya perlu rehat. Yang ni kalau you leader, mungkin you pernah dengar jawapan macam ni. Ataupun mungkin you sedang bagi ayat macam ni kat diri korang. Senang je. Saya faham awak penat. Tapi cuba letakkan diri awak dekat tempat saya selaku leader. Okay. You nak leader you jawab macam mana? Ya, saya faham you penat. Ya, saya faham you busy. Tapi you expect saya jawab macam mana? Oh tak apa. Berhenti je lah. Tak payah buat bisnes. Okay, nanti biar saya jualkan kek untuk awak, saya bagi awak duit terus. You nak ada orang cakap macam tu? Or you ingat ada orang akan cakap macam tu? Kan? Oh sorry lah saya busy. Oh tak apa. Tak payah buat posting, tak payah buat iklan, tak payah fight. Tak apa. Nanti hujung bulan saya dapat sales, saya transfer terus masuk duit awak. Sebab kenapa saya cakap macam ni? Ini bukan sindiran tapi untuk you faham. Sometimes kita suka bagi ayat nak sedapkan hati. Okay, tapi kalau kita fikir balik, ayat tu sebenarnya tak membantu kita untuk keluar daripada isu yang kita ada. Sebab betul kan? Ya, saya faham you busy. Ya, saya faham you ada family you. Saya faham you tu. Tapi apa yang you nak saya jawab? Okay, selaku leader, selaku anak tim, you kena faham benda ni. Actually, okay, kadang-kadang kita bukannya tak ada masa. Bukan you tak ada masa, tapi sebenarnya you kepenatan. Sebab tu you rasa you nak rehat. Setuju tak? You nak penat, you nak rehat sebab you kepenatan sebenarnya. Okay, dan kenapa you penat? Kenapa kalau you buat bisnes, you sebenarnya senang penat? Saya fikir benda ni malam tadi waktu saya buat slides ni dan saya rasa jawapannya adalah sebab kita terlupa kenapa kita decide untuk buat bisnes. Siapa setuju? Kalau you terlupa sebab kenapa you decide untuk cuba buat bisnes in the first place, you akan senang penat. Dalam bahasa guru-guru bisnes, dia akan cakap benda ni sebagai big why. Big reason you kenapa you buat bisnes. Setuju kan? Kalau you penat, cuba fikir balik kenapa you bermula. Yang ni tips dia. Okay, cuba bagi tahu saya. Kalau yang boleh share lah. Kenapa you decide untuk buat bisnes? Okay, kenapa you decide untuk buat bisnes? Kalau tak boleh share, you jawab dah hati je. Okay, majority kita
Mami Zura nak cakap ada nak income unlimited. Ya, tapi majoriti termasuk saya dulu bermula sebab kita ada isu kewangan. Kalau tak ada isu kewangan, sebab you buat sebab nak bantu family you, nak bantu mak you, nak bantu ayah you. Okey, macam Mama Sabrina yang saya dengar cerita dia cakap, dia buat bisnes sebab dia nak masukkan anak dia ke dalam sekolah yang lebih bagus, sekolah Cina. Sebab masa tu Mama Sabrina cerita, dia cakap kalau anak-anak dia fasih berbahasa Cina, peluang untuk anak-anak dia dapat pekerjaan lebih cerah. Okey, ini antara sebab-sebab utama. Mungkin you guys ada sebab lain, tak kisahlah. Okay, tapi you kena tahu kenapa you penat, kenapa rasa nak give up. Sebab you terlupa kenapa you mula sebenarnya. You terlupa. Majoriti kita, sebab saya nampak ada orang buat bisnes sebab saya tak ada duit, dia tak ada duit, okay. Majoriti kita sebenarnya okay je tak ada duit. Tapi kita tak okay dengan situasi tak berduit tu. Maksudnya, bila tak ada duit, you stress. You tak boleh bantu mak ayah you, tak boleh bantu anak you. Kita tak ada duit, kita okay. Kita tak ada duit, makan diskaun pun kita okey. Rumah kecil-kecil pun kita okey. Tapi kita tak okey bila kita berfikir tentang orang yang kita sayang. Okey, selalunya begitu. So, bila kita cakap saya boleh buat bisnes sebab saya tak ada duit, ya, saya setuju. Tapi selalunya, you bukan tak happy you tak ada duit, tapi you tak happy apa yang berlaku bila you tak ada duit. Okey, so you kena clarify dan fahamkan benda ni. Okey, so every time you penat, tanya diri korang sendiri, mana yang lagi penting? Lagi penting you teruskan bisnes atau lagi penting you teruskan rehat? Cuba jawab. Every time you penat, every time you rasa nak give up, every time you rasa you tak ada masa, every time you rasa alamak nak tidur. Tanyalah diri you balik, fikir kenapa you mula, tanya diri you balik, mana lagi penting? Teruskan bisnes atau teruskan rehat? Saya terus terang, tak ada betul, tak ada salah. Sebab yang ni semua adalah pilihan masing-masing, hidup korang. Mana mungkin saya cakap kat korang, awak tak boleh rehat, awak kena teruskan buat posting. Mana mungkin? Sebab ini adalah tentang diri sendiri. You yang decide, you nak teruskan bisnes atau you nak teruskan rehat. Okay, tapi tahu tak? Okay, yang ni saya suka. Yang ni bukan sebab saya dengar video tadi saya buat typing ya, tak. Memang saya dah typing. You guys tahu tak, majoriti orang yang baru mula bisnes, yang tak ada staff, yang buat part time, majority dan sebahagian besar yang dah berjaya atau almost semua yang dah berjaya, dia usually masuk tidur selalunya, kalau dia tak tidur lambat, start tidur pukul 2 ke 3 pagi ataupun dia akan bangun pukul 3 ke 4 pagi macam tu. Saya dulu bila saya baru mula memasak, saya tidur 2 ke 3 pagi. Korang boleh tanya saya punya dahan-dahan anak-anak tim saya yang awal dulu, macam Master Wani, siapa lagi? Madam Sally pun sudah tahu datang saya. Okey. Sebab pukul 2-3 pagi dia nampak saya dulu awal-awal saya akan sediakan bahan marketing. Pukul 3 pagi saya akan post dekat grup copywriting. Supaya besok-besok bangun dia orang dah siap bahan-bahan semua. Okey, kalau you tak nak tidur lambat, you kena bangun awal. Itu je. Ini majoriti orang yang dah berjaya. Ingat saya cakap pagi ni kita nak ajar you apa yang you tak tahu. Ataupun mungkin you tak sedar lagi benda ni. Okey, dan saya suka sebab tadi The Rock dia kata dia bangun pukul 3-4 pagi. Saya terus Google pukul berapa The Rock tidur. Dia cakap dia tidur pukul 12 malam. Dia tidur pukul sehari dia memang tidur 4 ke 5 jam macam tu saja. Supaya dia ada masa yang lebih panjang. Orang lain rehat dan tidur, tapi dia ada ekstra untuk dia buat kerja dia. Okey, ni supaya mereka ada extra time untuk selesaikan kerja-kerja berkaitan bisnes dia. Yelah, sebab takkanlah kita nak suruh korang, tak payahlah masuk kerja, buat bisnes. Dah kenapa? Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab macam ingat yang saya cakap, you perlukan kerja hakiki you untuk bayar komitmen bulanan you. Sebab tu dalam Mama Sab sendiri pun, Mama Sabrina pun dia tak advise untuk korang terus buat full time. Mama akan cakap, okay, jangan terus berhenti, buat part time dulu, bina slowly sampai satu level, sampai you dapat income yang selesa, mungkin RM10,000 selama 3-4 bulan, 5-6 bulan macam tu. Okay, lepas tak you punya ni, ataupun income you dalam Mama Sab dah double tak daripada gaji you, dan dia sustain, baru kita akan advise. Kita tak ada terus awal-awal terus berhenti, no, sebab kita tahu realitinya.
Sebab tu dalam memasak, kita tak pernah cakap, oh siang-siang buatlah posting. Tak, kita akan cakap, no, siang-siang you dibayar untuk bekerja. So, masuk kerja. Tapi cari jalan macam mana you nak adjust business you. Okay, keywordnya dekat sini, saya nak korang tanam benda ni. Kalau ada buku, tulis. Tulis ayat ni dalam buku korang. You nak korbankan rehat you ataupun you nak korbankan income dan family you. Tulis benda ni. Okay. You busy, you penat. Ya, kita faham dan kita terima benda tu. Tapi isunya, you sanggup korbankan rehat ataupun you sanggup korbankan income dan family you. Bila you ingat benda ni, you tanya soalan ni dekat benda you, percayalah, you tak akan penat. You okay je. 3-4 pagi tak tidur, ataupun bangun pukul 4 pagi terus buat kerja, you akan okay. Percayalah cakap saya. Actually, saya nak tanya korang. Okay, yang ni soalan best. Yang ni soalan best ready tak? Ready ada soalan best. Siapa yang rasa you busy? Okay, siapa yang rasa korang busy? Sampai korang rasa tak sempat nak buat bisnes. Okay, tak sempat nak buat posting, tak sempat nak buat marketing, tak sempat nak ketuk pintu. Okay, saya nak tanya, adakah awak bekerja 7 hari seminggu? Bermaksud, saya faham you busy, saya faham you bekerja, tapi saya nak tanya, adakah you bekerja Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad? Setiap hari you kerja, setahun you tak ada cuti. Okay, majoriti kita akan ada cuti. Kalau tak sehari, 2 hari seminggu. Setuju kan? Majoriti kita. Okay, yang ni adalah soalan saya untuk korang. Okay, sebab bagi saya lah, so far, saya jarang lah pernah jumpa, tapi jarang. Okay, pernah jumpa orang yang tak ada cuti, tapi itu adalah sebab dia memilih untuk overtime. Tapi sangat jarang. Selalunya orang akan kerja, kalau tak 5 hari, 6 hari seminggu. Dia akan ada 1 atau 2 hari dia cuti. Okay, soalan saya untuk korang. Betul ke? Okay, cuba korang reflect balik, tanya diri korang, muhasabah diri, betul ke, okay, kenapa sales korang, sales kita, sales you kekal sendu pada hari cuti you? Okay, kalau you jawab, tadi kan, saya tak boleh buat sales, saya tak boleh buat bisnes sebab saya busy. Soalan saya untuk korang, kenapa pada hari cuti you, sales you masih sendu? Sedangkan pada hari cuti you tak busy? Korang faham ke tak ni? Okay, saya nak tanya dekat korang ni. Betul ke sebenarnya you tak boleh buat sales sebab you busy? Ke sebenarnya sebab attitude you dan cara fikir you? Sebab tu yang you tak boleh buat sales. Okay, sebab soal ini adalah saya punya benda yang saya fikir. Dia kata busy kerja. Ya, kita faham, kita terima. Tapi you kerja Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Okay, 6 hari seminggu. Sales waktu you kerja sehari mungkin 100, 200. Tapi kenapa waktu hari Ahad, waktu you cuti, sales you masih 100 dan 200? Kalau waktu cuti you, sales you masih sama macam hari you bekerja, bermaksud dia bukan tentang busy, dia tentang attitude. Cuba reflect balik Setuju tak? Sebab banyak kita untuk sedapkan hati. Untuk sedapkan hati, kita akan cakap, saya busy sebab tu saya tak boleh buat sales. Saya busy sebab tu saya tak sempat. Sedangkan waktu you tak busy, kenapa you masih tak boleh buat sale dan masih tak sempat? Maksudnya, isu dengan cara fikir you dan attitude you selaku business owner. Reflect balik benda ni dan bila you nampak, lah sebenarnya selama ni saya tak boleh buat sale bukan sebab saya busy lah. Sebab saya yang tak nak, saya yang bagi ayat untuk sedapkan hati. Okay, kalau you rasa macam ni, then good news, benda tu senang nak ubah. Faham kan? Faham kan? Benda ni sebab saya tengah buat slide, lepas tu saya fikirlah kan, apa nak cakap dengan korang kan. Tapi saya terfikir benda ni, saya cakap, betul lah. Kalau betul you tak ada sales sebab busy, kenapa hari cuti sales you masih rendah? Sepatutnya, kalau you tak ada sales sebab you busy, hari cuti sales you akan spike. Naik. Hari biasa sales you 100, hari you cuti sepatutnya sales you 1,000, 2,000 sehari. Kalau betul lah you tak boleh buat sales sebab you busy. Tapi kalau hari weekend, hari cuti pun sales you masih sama, then dia bukan sebab busy, dia sebab benda lain. Okay, terutamanya sebab attitude, sebab cara fikir. Okay, mungkin ada sebab lain tapi terutamanya. Okay, coba saya fikir, cakap dah.
Dan saya nak tanyalah, saya nak tanya agak-agaknya. Ni saya tanyalah. Dah tanya tadi dah. Okey. Kalau korang cuti hari-hari, okey, saya tanya kalaulah sales you sendu, sales you slow sebab attitude, agak-agaknya kalau you buat business full time, bermaksud you cuti hari-hari, korang rasa sales korang akan meningkat ke? Cuba tulis. You sebenarnya salahkan you busy. Tapi hari cuti pun sales you masih rendah. Masih kosong, masih sikit. Lepas tu you salahkan sebab you busy. Dan you reverse, terbalikkan soalan tu, tanya. Oh, okay, sekarang aku tak boleh buat bisnes sebab aku busy. So you bayangkan kalau you buat bisnes full time, you ingat sales you akan meningkat? Tidak. Sebab you masih belum fix attitude you. You masih belum fix kenapa sebabnya you tak ada sales. Okay. Sebab tu, siapa yang buat bisnes part time, you kena bersyukur. You kena bersyukur. Dan sesi pagi ni adalah sesi untuk saya buat korang nampak sebenarnya dekat mana silap korang selama ni. Kita ingat kita tak ada sales sebab busy. Tak. Kadang-kadang bukan sebab busy. Ya, kadang-kadang sebab busy. Tapi majority of the time bukan sebab you busy. Ada sebab lain. Okay. Tips dia sebenarnya sales dalam saya tak masuk bukan sebab busy tapi sebab attitude. Kita banyak jadikan kita cakaplah busy. Sebab itu alasan untuk sedapkan hati. Tulis banyak kita suka bagi alasan untuk sedapkan hati. Sedangkan every time you bagi alasan untuk sedapkan hati tu, you sedang suruh family you, income you nanti dululah, let dulu, tak apalah. Macam itulah ibaratnya. Okay? Seterusnya, kalau nak ada masa yang banyak, tadi kita cakap tentang tak ada masa, tentang busy. Topik pagi ni tentang macam mana nak buat bisnes kalau you busy. Tips seterusnya, kalau you bekerja laju macam kilat, masa akan ada. Setuju tak? Kalau you bekerja laju, you buat kerja laju, you akan ada masa. Maksudnya, you kena jadi orang efisien dalam pekerjaan yang you buat. Kadang-kadang bukan sebab you tak ada masa, tapi sebab you terkemut-kemut. Gitu. Bahasa kasar sikit, tapi saya rasa korang faham kot. Kemut-kemut buat kerja tu. Orang lain kan boleh siapkan kerja dalam 10 minit. Korang siapkan kerja dalam 1 jam. Tersiput-siput. nak cakap kan. Faham ke benda point yang ini? Okay, kadang-kadang bukan sebab tak ada masa, tapi sebab you terlampau slow buat kerja. Terlampau slow. Maksudnya, speed dalam you bekerja tu akan menentukan you banyak masa ke you tak ada masa. Speed. Keyword dia adalah speed. Macam mana nak speed? Dia berkaitan dengan teknik selalunya. Ada banyak sebab, nak increasekan speed ada banyak sebab. You boleh guna teknologi, you boleh guna staff, whatever lah. Tapi selalunya dia berkaitan dengan teknik. Saya bercakap tentang dalam situasi you masih tak ada staff, you masih seorang-seorang berniaga sambil bekerja. Kalau you buat kerja lambat, selalunya you ada isu dengan teknik. Okey? Ada teknik untuk speed. Wujudnya, saya nak korang tahu wujudnya teknik untuk speed dalam banyak benda dekat dunia ni. Okey, nak tahu macam mana teknik posting dengan speed. Okey, nak buat posting 10 minit you boleh buat 20 posting, you boleh approach 20 orang tentang speed. Ada orang 10 minit approach 1 orang. Okey, saya dah ajar dan kita dah buktikan, leader-leader banyak dah ajar dalam tempoh 10 minit you boleh posting 20 kali, you boleh approach 20 orang. Speed. Nak tahu tak macam mana nak reply dropship dengan lebih laju? Okey, wujud. Ada orang sibuk typing macam net. Wujud teknik, dropship banyak ni, kita reply laju. 10 minit settle dah, clear dah message. Wujud tekniknya. Okey, posting recruitment dengan speed sama juga. Kita cakap dah tadi. Closing order pun boleh speed. Kan? Ada orang customer baru nak beli kek. You ambil masa setengah jam nak closing. Ada orang senang. Laju 5 minit dah closing. Berkaitan dengan speed. Ada orang jawab nak tahu Senang je. Macam mana nak tahu teknik-teknik ni? Dia tanya. Tanya soalan yang betul pada orang yang tepat. Siapa orang yang tepat tu? Tanyalah leader korang.
Tanyalah stokis korang, tanyalah master, tanyalah platinum korang. Okay, even tanya Mama Sabrina. Kalau saya nak ajar benda ni pagi ni, tak tidur kita hari ni. Tak, saya nak dia macam ni Okay, reflect balik Kalau you rasa you busy, tak ada masa buat bisnes, kemungkinan ada banyak sebab. Tadi dah cakap mungkin sebab attitude, mungkin sebab you tak sanggup rehat, kau bakal rehat. Tapi yang ketiga mungkin sebab teknik you tak optimum. Okay, you tak pandai. Orang lain boleh posting laju-laju, you posting terkemut-kemut. Macam tu. Okay, tapi isunya kenapa you tak tanya leader you? Kenapa tak tanya stokis you? Kenapa tak tanya masa? Tanyalah. Ingat tak awal-awal tadi saya cakap, kenapa orang lain boleh buat, you tak boleh buat? Sebab orang lain dah tahu apa yang you tak tahu. Teknik tu dia dah tahu. Cara fikir tu dia dah tahu. You je masih belum tahu. Korang masih belum tahu. So tanya. Okay, tanya. Bukan, saya buat lambat lah, memang tak ada wujud cara dia. Tak. You kena tanya. Kena tanya, kena cari ilmu tu sampai you jumpa. Bila you jumpa, you akan boleh copy. Okay. Korang mesti ingat saya ajar pagi ni kan? Banyak cakap. Tak ada. Alright. So, majority diorang dah kuasai teknik yang korang baru nak belajar. Tapi korang je tak nak tanya. Sebab tu kalau korang adalah dropship baru, ejen baru jual memasak. Okay. Korang senyap, korang segan. Rugilah. Ilmu yang korang nak tu kita dah ada. Tapi sebab you tak tanya, kita ingat you dah tahu. Sebab you senyap, kita ingat you tak minat nak tahu. Okay, kita mana nak paksa? Tanya. Tanya je lah. Okay, tapi syaratnya jangan susahlah nak buat sebab saya busy. Tak. You kena tanya. Assalamualaikum leader, Assalamualaikum stokis. Saya busy bekerja, macam mana saya nak buat supaya lagi laju? Saya posting ni, satu orang susah lambat lah saya posting. Ada tak teknik nak lagi laju? Tanya. Sebab tekniknya banyak. Okay, caranya banyak, tekniknya banyak. Sebab tu saya tak boleh ajar pagi ni, kan tak habis. Tapi pokok pangkalnya you kena tanya. Okay, isunya you tak nak tanya. So you assume benda ni susah. Kalau betul bisnes susah, bisnes memasak susah, kenapa ada orang yang boleh buat? Kenapa ada orang yang start? Kan? Tak ada staff, boleh. Ada orang start part time, boleh. Ada orang isteri rumah boleh, busy dengan anak boleh start. Okey, boleh dapat income puluh-puluh ribu dah pun, boleh. Maksudnya ada cara. You je yang tak nak tanya, tak nak korek apa rahsia dia orang. Okey? In fact, ni saya lupa. Pagi tadi kan ada poster kan. Saya terlupa nak buat poster. Laju-laju saya buat, tak sampai 1 minit, 30 saat settle dah poster tu. Maksudnya memang wujud teknik. You tak ada poster pun 30 saat settle. Okay, ada teknologi, ada teknik yang you boleh guna. Tapi tak ada orang nak tanya. Okay. Tips seterusnya, malu bertanya bukan sesat jalan tau. Malu bertanya sebenarnya you tak nampak jalan. Apa jadi bila you tak nampak jalan? Bila you tak nampak jalan, you rasa benda tu impossible. Bila you rasa impossible, you rasa mulalah tu rasa nak berhenti. Setuju tak? Okay, leader-leader, you guys pun boleh nampak kot. Siapa yang shoot laju dalam memasak adalah orang yang banyak bertanya. Setuju kan? Siapa yang shoot laju dalam memasak sebab dia banyak bertanya. Dia tanya, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Dia lama-lama dia akan shoot. Sebab lama-lama dia nampak jalan. Orang yang senyap, tengoklah. Lepas sebulan dia quit. Sebab dia rasa benda ni susah. Sedangkan tekniknya dah ada, jawapannya dah ada, ilmunya dah ada, tapi dia tak tahu. Sebab dia tak tanya. So dia ingat tak boleh, dia ingat impossible. Okay, sebab tu siapa dekat sini ada berapa ni dalam 600 orang yang tengah tengok Zoom campur Facebook, dalam 600 orang. Kalau you rasa susah, you pergi tanya. Start bertanya. Okay, tips seterusnya you kena tahu kalau you busy dalam bisnes, macam mana nak buat income ribu-ribu sebulan, you kena tahu apa itu kerja buat. Dan you kena realistik dalam berbisnes. Okay, you kena realistik dalam berbisnes. Maksud dia apa? Okay. Maksud dia macam ni. Apa itu kerja buat? Kerja buat tu adalah, okay, dia macam ni. Kalau saya tanya korang, you tahu tak berapa banyak you kena jual untuk dapatkan income 1,000 sebulan? 3,000 sebulan? 10,000 sebulan? Okay, korang tahu tak? Ada orang, dia tak tahu tau. Sebab tu saya cakap tadi, kena realistik dan kena tahu kerja buat. Ada orang ingat, tak payah jual, boleh dapat income 3,000 sebulan, 10,000 sebulan, 1,000 sebulan. Dan dia jadi tak realistik. Okay, yang ni masih berkaitan tentang busy. You busy, tapi you tak realistik.
Okay, sebab you kena tahu ini bisnes. Nak income banyak, you kena jual banyak. Soalan seterusnya, dah tahu dah. Okay, 1,000 sebulan nak dapat income, you kena jual sehari 3 biji je. 3,000 sebulan, you kena jual 10 ke 20 biji sehari. Bergantung kepada you jadi leader or you nak buat personal sales. Nak buka hub contohnya. Okay, 10,000 sebulan, kalau you boleh jual seorang-seorang 30 biji sehari. Kalau nak guna team dalam 100 biji sehari. Okay, yang ni tentang you nak resetkan balik expectation you supaya sesuai dengan apa yang you nak buat supaya dapat income ribu-ribu sebulan. Yang ni saya dah kira dah semalam. Roughly macam ni lah. Roughly. Okay. So, tanya diri korang. Apa benda yang you wajib buat setiap hari untuk you dapat jual 3 biji kek sehari? Kalau nak yang 3,000 sebulan, 9 ke 10 biji kek. Inilah jawapan kepada soalan ini. Inilah kerja buat yang kita cakap tadi tu. Okay. Ada orang, dia buat bisnes part time, okey dah. Dia tak komplain, okey dah. Okey, dia tanya, okey dah. Dia sanggup korbankan hal, okey dah. Tapi dia tak buat kerja, tak buat action. Itulah sebab dia tak boleh buat income ribu-ribu. So, dia tak tahu apa kerja yang dia wajib buat untuk jual banyak mana yang dia nak. Okay. So, tanya diri korang, berapa banyak customer yang awak perlu approach untuk jual 3 biji kek sehari, 10 biji kek sehari macam tu. Okay, berapa banyak you nak jual sehari, you yang decide lah. Dan berapa banyak iklan you kena post sehari. Jawapan kepada soalan-soalan ini, inilah kerja buat yang kita cakap tadi tu. Dan, saya tanya korang ni, korang cuma nak posting kan, sehari sekali je. Agak-agaknya, boleh ke? Senang ke nak dapat income ribu-riban sebulan? Cuba jawab. Senang tak? Saya tak cakap boleh ke tidak. Ya, boleh. Ada orang tak payah buat posting pun boleh dapat income 10,000 sebulan. Ada. Tapi soalan saya, senang atau tidak? You cuma nak posting sehari je sekali. Ya, tak senang. Tak senang. Boleh tapi tak senang. Sangat tak senang. Okay, sebab kita bercakap tentang kerja buat. Dan untuk bagi contoh pada situasi ni, sebab ada tim saya, okay, ada tim saya, dia cakap dalam grup. Okay, mungkin dia dropship baru ke apa macam tu lah. Dia cakap macam ni, dia cakap susah lah nak dapat sale, nak jual kek macam tu. Dia cakap macam tu. Kita dalam hati, alamak, kenapa dia komplain macam ni? Tapi kita kena jawab. Tips saya, kalau ada anak tim korang bercakap benda-benda yang macam agak negatif dalam grup, you wajib jawab dalam grup juga. Sebab okey, tapi jawapan tu kena berhemah sebab kalau tidak, dikhawatiri anak-anak tim yang lain akan percaya apa yang dicakapkan tu. Dalam bahasa mudah, you kena cuci balik energi grup you. Okey, kalau dia kata susah dapat say, you kena jawab. Okey, so saya tanya balik. Berapa kali awak post iklan ya sehari? Oh, saya cuma post sehari sekali saja, coach. Lepas tu saya tanya, pernah masuk live coaching leader tak? Tak sempat lah coach, tak pernah. Video coaching tak pernah, tak sempat, saya busy. Okay, so macam mana nak bantu? Macam mana nak bantu? Kalau you rasa you nak buat income ribu-ribu, you kena tahu tentang action yang you kena buat, iaitu kerja buat you, dan you kena tahu you perlukan ilmu untuk buat benda tu. Okay, kalau you rasa you tak ada masa, terpaksa korbankan rehat. Macam saya dulu, okay, macam saya, ini apa yang saya buat. In fact, sekarang pun saya masih buat. Saya suka sambil driving, pasang video. Pasanglah video coaching ke, video mama ke apa ke pasang. Okay, dulu waktu malam-malam kan, okay, dengar. Kadang-kadang kita faham, waktu kita tengah live, waktu kita tengah buat coaching, you busy kerja. Tapi malam-malam sebelum tidur saya akan dengar. Okay, mungkin tak sempat dengar 1 jam, 2 jam, kadang-kadang kan panjang. Kan? So kita dengar 15 minit, setengah jam dah. Besok sambung lagi. Okey, pendek kata, you yang cari jalan macam mana nak keep belajar and belajar. Lepas tu dulu awal-awal saya masuk, saya terus study group Telegram, marketing memasak tu sebab saya nak belajar tentang produk. Saya Google, saya tengok kat Facebook, testimoni produk sebab saya nak cepat-cepat belajar. Okey. Ya, kita faham you tak ada masa, tapi you tak nak cari masa. You tak nak allocatekan masa. Kan waktu driving, contoh you busy driving, kan sambil driving sampai boleh dengar video, dengar podcast, dengar YouTube, benda-benda berfaedah. Okay?
So ini antara tips tau. Okay. Tips ya, kalau ada orang lain dah buat, tulis benda ni kalau ada orang lain dah berjaya buat dalam memasak dan dalam dunia, orang busy bekerja tapi boleh jadi jutawan, boleh ada income ribu-ribu, boleh ada income puluh ribu, maka mestilah wujud jalan nak buat bisnes walaupun you busy. Cuma awak je yang belum jumpa jalannya. Okay, just because you belum jumpa jalan, jangan terus chop bisnes tu susah. Kerja kita adalah keep cari jalan sampai jumpa. Tips terakhir daripada saya, nak habis dah Lama ke kita punya live ni? Okay, sebenarnya tips terakhir sebenarnya kita bukan tak ada masa, tapi kita tak pandai susun masa. Kalau nak susun masa macam mana? Buat jadual waktu. Dalam memasak, banyak top-top leader, bukan banyak lah, semualah bagi saya top leader, kalau dia rasa alamak busy itu, busy ini, busy itu, dia akan buat alarm. Okey, buat alarm kalau apa nak posting itu jadual lah tu. Okey, saya tak boleh buatkan jadual untuk korang sebab setiap hari masa ataupun aktiviti yang kita buat berbeza. Okey, saya tak boleh buatkan jadual untuk korang sebab aktiviti saya dengan korang berbeza. Mungkin korang free di waktu malam. Mungkin ada yang free di waktu tengah hari, ada yang free di waktu pagi. Mungkin. So, tapi korang yang kena sesuaikan. Tips saya bagi tips untuk jadual waktu. Kalau you rasa nak buat posting, nak buat business, nak buat marketing, nak cari customer tu susah, breakdownkan dalam slot 15 minit. Okay, banyak orang, dia terus rasa kena posting 200 sehari, 100 sehari. Okay, let's say ambil 100 posting sehari 100 posting sehari dengan teknik yang betul, sebenarnya you perlukan 100 minit sahaja. Okay, satu posting dengan teknik yang betul cuma you perlukan 1 minit. Jadi 100 posting sehari, you cuma perlukan 100 minit saja sehari. Bersamaan 1 jam 40 minit. Kalau you rasa you tak ada busy, tak ada masa busy, 1 jam 40 minit, almost 2 jam you tak ada waktu lapang, dan senang saja. You buat slot 15 minit tapi 6 kali. Okey, contoh, okey, bangun awal. Subuh pukul berapa? Dalam pukul 5 lebih macam tu kan. So you bangunlah. Bangun awal 15 minit. Okey, so contoh you bangun pukul berapa? 4.45 sampai pukul 5 buat posting. So slot pertama. Slot kedua, pukul 7 sampai 7 suku. Slot kedua. Slot ketiga, 12 sampai 12 suku. Okey. Cukup 6 slot, you sebenarnya dah spend 1 jam 40 minit, 30 minit macam tu. So you sebenarnya dah boleh buat posting 100 kali sehari. Dia macam solat lah. Solat dipecah-pecah-pecahkan. Kan, solat dipecahkan. So dia rasa ringan. Yang ni tips untuk orang yang tak ada masa. Buat jadual waktu. Kalau jadual waktu you pack, pecahkan lagi. Bukan buat jadual, bukan buat slot 1 jam. Buat slot 15 minit. Dan kerja you akan rasa ringan. Sebab dia macam solat. Bukannya solat terus macam apa? 20 rakaat. Dia 2 rakaat, 4 rakaat. So dia jadi ringan. Okey. Dan sebenarnya, okey, kadang-kadang bukan kita tak boleh buat kerja laju-laju. Tapi kepada you serabut. Okey, dah lah tak ada jadual. So you serabut, you tak tahu, tak ingat apa yang you kena buat. So you rasa, kalau dalam bahasa orang putihnya, bahasa London kan, dia kata macam headless chicken. Tahu tak ayam yang bila dah kena sembelih tu kan dia macam kan? Macam kelang kabut ke sana ke sini. Headless chicken. So kadang-kadang kita melalui benda ni, kita rasa alamak peningnya, banyak je kerja nak buat. Sebab apa you rasa macam ni? You rasa serabut. Sebab you tak buat to-do list. To-do list tu apa? To-do list tu yang macam buat tick box tu, tick box. Apa tugasan hari ni, you tak buat tick. Dah siap, buat tick. Dah siap, tick. You tak buat to-do list. Semua nak simpan dalam kepala. Sebab tu rasa busy sangat. Sedangkan bila buat to-do list lah, ada 10 kerja je kena buat hari ni. Okay. Kalau tak nak, macam saya suka guna kertas, tapi ada orang suka guna app. Banyak je app free tu, pergi download. Madam Shu cakap, saya lah tu, lepas tu tamat pula semua teknik nak buat serabut.
Ya, jangan nak buat semua. Dia punya macam ni. Boleh buat semua, tapi jangan nak pegang semua dalam kepala. Nanti korang akan rasa overloaded kepala tu. Okey, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, majoriti bukan semua. Ada orang yang betul-betul busy Tapi majoriti kita bukan busy sebenarnya. Tapi cara fikir kita yang perlu diperbetulkan lagi. Belum fix lagi cara fikir tu. Okay, once you dah fix cara fikir, percayalah, confirm you boleh buat income ribu-ribu sebulan dalam Mamasab walaupun you sangat busy. Setuju tak? Once you fix cara fikir, you mula cari jalan, you mula cari teknik, you mula rasa, betul lah, selama ni bukan saya tak ada sales sebab saya busy, sebab hari cuti pun saya mesti sendu. Once you dah belajar, dah faham benda ni, you fix benda ni, confirm, you boleh buat income ribu-ribu sebulan. Dan pada saya, you fix benda ni actually saya boleh cakap confirm lah, 5 tahun you mesti dapat jutawan tu. Status jutawan tu mesti dapat. Okay, mesti dapat. Bagi saya almost confirm. Satu lagi saya nak tanya sebelum saya tamatkan. Korang percaya tak dengan sign? Sign ni maksudnya macam petunjuk. Okay. Saya lately ni saya percaya dengan petunjuk. Petunjuk tu maksudnya dia macam ni tau. Petunjuk tu kadang-kadang daripada Tuhan ke apa ke, sign lah, sign. Okay. Tapi kita sebagai manusia, of course lah, bukanlah ada suara Tuhan berbunyi kat langit tu dah kenapa kan, seram pula kan. Tapi kadang-kadang Tuhan dah bagi kita petunjuk, sign, petanda, dah bagi petanda dah Tapi kita yang gagal nampak. Kita yang gagal tengok. Mungkin sebab kita ego tinggi ke, kita sombong ke, kita tak percaya ke. Tapi lately saya lebih percaya. Okay, saya lebih macam, oh ni mungkin signal untuk saya mula ubah cara saya fikir. Contoh macam tu Okay, saya nak cakap kat korang, saya tak tahu dia macam ni What if sesi pagi ni dengan Mama sharing video tu dia ulang-ulang kali, okay, dan sesi saya pagi ni, what if sesi pagi ni sebenarnya adalah sign, petunjuk untuk korang untuk berubah supaya hidup korang pun mula slowly berubah. What if? Saya tak cakap saya ni petunjuk tapi saya nak korang berfikir, kenapa hati saya digerakkan untuk share benda ni? Dan kenapa Mama pun digerakkan untuk share video tadi? Kat YouTube tu ada juta-juta video. Kenapa video tadi tu Mama digerakkan untuk pilih? Dan kenapa pagi ni ada 600 orang, kenapa you pagi ni tiba-tiba free? Tiba-tiba rasa nak join, selalunya tak nak join. So, saya tak tahu benda ni benar atau tidak, tapi bukankah lagi seronok kalau mungkin ini petunjuk yang Tuhan ataupun kalau yang bukan Muslim tu you adjust lah tapi mungkin ini sebenarnya adalah sesi Tuhan hantar signal dah, petunjuk untuk you ubah cara fikir you, okay, ubah hidup you, ubah aktiviti you. Mungkin sesi ni petunjuk untuk you sebab you digerakkan, yang you disusun mungkin dan mungkin sebenarnya kalau you ubah mulai hari ni, 5 tahun akan datang you lah jutawan tu. Kita tak tahu tau, tapi what if benda ni sebenarnya untuk you. Sebab tu bagi saya sesi pagi ni, walaupun dia ringkas, kalau korang faham intipatinya, dia sangat powerful tau. Okay? Tapi jangan salah faham saya tak cakap saya ni petunjuk, kan ada orang cakap saya sesat. Bukan. Seram kita ni, seram. Okay? Saya tak cakap saya ni petunjuk, tapi what if saya digerakkan hati untuk share topik ni sebagai untuk korang, untuk bagi sign dekat korang. Macam tu. Jangan salah ayat korang ni kan viral kan benda-benda seram saya Okay. So, itu saja saya topik pagi ni. Simple kan? Simple. Dia tentang sebenarnya you boleh buat bisnes walaupun you busy, sebab itu adalah normal dalam dunia ni. Ramai je orang buat bisnes walaupun busy, berjaya. Okay, berjaya buat bisnes walaupun busy. Maksudnya ada cara. Okay, tapi start ubah cara fikir, start ubah teknik, start mula dekatkan diri dengan ilmu kan. Sebab ingat ayat saya kalau banyak-banyak ayat korang tak pegang pun, peganglah ayat tadi tu Orang yang berjaya buat bisnes walaupun dia busy sebab dia dah tahu apa yang you belum tahu. So keep cari pengetahuan tu sampai you jumpa, nanti you akan boleh jadi macam dia orang. Okay, itu saja semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih coach. What if kan? What if? Kod lah kan? Kod lah 5 tahun lagi jadi betul-betul kan?
ni dengan tiba-tiba nak hujan ni dengan petir semua ni kan. Dia bukan nak petir coach, dia nak metirkan kita semua sekali ni supaya supaya dah lah tu, apa kata, kalau apa tu, yang mana yang tak cukup-cukup masa tu, cuba tengok balik betul ke tak ada cuti sampai setahun. Lepas tu kalau dah cuti tu kenapa masih sama juga kan, macam aku cakap tadi kan, kenapa tak cuti sama, kalau cuti pun kadang lagi teruk kan. Adakah waktu cuti tu makin korang lagi ahli kubur kan. Okay lah, kita tak nak menambah lagi kepedihan di hati tu. Okey, jadi masing-masing cubalah cari jawapan sendiri. Jawapan semua masing-masing dah ada jawapan sendiri kan. Coach ke, mama ke, papa ke, dia sekadar share je apa yang terlintas untuk kita share. Selebihnya macam mana nak hadam ataupun macam mana korang nak proses tu terpulanglah. Okey. Siapa yang offline coaching dekat Kuantan nanti, jumpa mama dekat Kuantan lah ya. Jumpa mama kat Kuantan. Kita doakan perjalanan mama dekat dia, Amir, Renat satu kereta dipermudahkan. Okey. Supaya selamat sampai dan selamat belajar semua. Terima kasih sharing coach hari ini. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.